Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, dalam video ni kita akan belajar cara untuk menyelesaikan persamaan linear serentak. Okey, kita akan gunakan kaedah penghapusan. Okey, video pertama cikgu berkaitan dengan persamaan linear serentak ialah cara untuk guna kalkulator bagi menyelesaikan persamaan linear serentak. So, ini adalah video kedua. So, kalau kamu belum tengok video pertama, okey, matikan dulu video ni, cari video pertama. Okey, selesai video pertama, kemudian baru tengok video penghapusan. Okey, bagi yang sudah tengok video kalkulator tu, so kita boleh teruskan cara untuk menyelesaikan menggunakan kaedah penghapusan. Okey, kaedah penghapusan. Kata kunci dia ialah pilih satu, hapus satu dan cari satu. Okey, kamu kena ingat kata kunci dia ni sebab kita akan guna langkah-langkah ini untuk menyelesaikan guna kaedah penghapusan ini. Okey, seperti nama dia ya, hapus. Maksudnya kita kena buang lah. Buang apa? Okey, cikgu akan tunjuk sekarang. Okey, contoh soalan pertama. Okey, 3M tolak 4N sama dengan 10. Kita anggap ini sebagai persamaan yang pertama. Okey, dan 3M tolak 2N sama dengan 8. Ini kita anggap sebagai persamaan yang kedua. Okey, so kata kunci pertama dia ialah pilih satu. Pilih satu apa? Kamu kena pilih satu pemboleh ubah. Kamu kena pilih pemboleh ubah. Okey, apa yang kamu kena pilih? Sama ada kamu kena pilihlah antara M dengan N. Tapi bila kamu pilih pemboleh ubah tu, kamu kena pastikan nilai yang kamu pilih tu sama di antara persamaan pertama dengan persamaan kedua. Okey, contohnya ialah 3M ini. Okey. Contoh ialah 3M. Okey. Dalam persamaan pertama, okey, ada nilai 3M. Dan dalam persamaan kedua pun ada nilai 3M. So, kita akan pilih 3M lah. Okey, kita akan pilih pemboleh ubah M yang kita akan hapuskan. Okey, kalau kita tengok negatif 4N. Okey, kalau pemboleh ubah N, di atas sini dia negatif 4, bawah sini dia negatif 2. So, consider sebagai tidak sama. Kita kena cari sebutan yang sama. Okey, jadi bila kita sudah pilih pemboleh ubah, kita pilih pemboleh ubah M kan? Jadi kita kena hapuskan dia. Okey, kemudian hapus satu. Okey. Kita sudah pilih dia, maksudnya dialah yang kita akan hapuskan. Macam mana kita mau hapuskan dia? Okey, bila kamu mau hapuskan dia, kamu kena guna ponepo. Apa itu ponepo? Po itu ialah positif, ne itu ialah negatif dan po itu ialah positif. Positif, negatif, positif. Okey. Di mana kita mau guna ponepo ni? Okey, kamu tengok ya sebentar. 4M sama dengan 10. Kemudian 3M tolak 2N sama dengan 8. Okey. Kemudian kamu biasa sebelum ini masa kita darjah kita belajar kan. Okey, 93 okey, tolak dengan 12. Okey, bila kita buat macam ni, ini kita panggil bentuk lazim kan? Maksudnya atas tolak bawah, atas tolak bawah. So 3 tolak 2 dapat 1. 9 tolak 1 dapat 8. So maksudnya kita selesaikan satu demi satu. Okay, satu demi satu. Atas tolak bawah. Atas tolak bawah kita dapat jawapan. So, konsep bentuk lazim ni kita akan guna dalam menyelesaikan guna kaedah penghapusan ni. Okay. So, di sini dia mesti negatif. Okay. Okay. Dan nilai sebutan yang kita mau hapuskan itu dia mesti positif. Okay. Contoh 3M ini ialah nilai dia positif. Okay. Ini pun positif. Okay, sebab tu dia kena ikut prinsip ini. Ponepo. Positif, negatif, positif. Okey. Okey, cikgu ada silap tulis satu ya. Ini sebetulnya N. Positif, negatif, positif. Sudah dalam bentuk ponepo, barulah kita selesaikan dia dalam bentuk lazim. Okey. Kita kena pastikan dia dulu ponepo, baru kita selesaikan dalam bentuk lazim. So 3M tolak dengan 3M kita akan dapat kosong. Okey, negatif 4N tolak dengan negatif 2N. So maksudnya kita akan dapat negatif 2N. Okey, tengok negatif 4.
tolak dengan negatif 2. Negatif-negatif dia akan jadi positif. Okey, jadi hutang RM4, bayar RM2, tinggallah hutang RM2. So, hutang RM2, 2N. Okey, sama dengan 10 sama dengan 8. 10 tolak dengan 8, tinggal 2. Okey, so kita keluarkan apa yang baki, apa yang tinggal tu kita keluarkan. So, negatif 2N sama dengan 2. Itu yang tinggal. Jadi sekarang kita kena cari nilai N. N sama dengan 2 bahagi dengan negatif 2. Maka N itu nilai dia ialah negatif 1. Okay. So, kita sudah jumpa nilai N itu berapa. Jadi, langkah terakhir kita adalah kita kena cari 1. Okay, sebelum tu cik padam dulu. Okay, kita kena cari 1. Okay, langkah terakhir ialah cari 1. Okay, kita sudah pilih 1, hapus 1, sekarang cari 1. Siapa yang kita cari? M kita sudah jumpa, bukan M. N kita sudah jumpa nilai dia ialah negatif 1. Sekarang tugas kamu kena cari nilai M itu berapa. So, ini yang kita cari. Okay, macam mana kita cari? Kita kena guna nilai yang kita jumpa tadi ni. N sama dengan negatif 1. Kita ganti masuk ke dalam persamaan asal. Okay, sama ada 1 atau 2. So, kamu kena pilih persamaan yang paling ringkas. Yang paling ringkas, jadi senang untuk kamu cari nilai M itu berapa. So, antara 1 dengan 2 ni tak banyak bezanya. Okay, so kamu pilih je lah mana-mana pun boleh. Okay, kita pilih persamaan yang pertama iaitu 3M sama dengan, tolak 4N sama dengan 10. Okey, tolak ya. Okey. Jadi kita gantikan nilai N sama dengan negatif 1. So, nilai ini yang kita kena ganti dengan negatif 1. So, 3M tolak 4. Okay, negatif 1 sama dengan 10. Okey, kita cuma perlu ganti masuk sahaja negatif 1. Okey. So, kita darab masuklah. Okey, dia akan jadi positif 4 sama dengan 10. Okay, 3M sama dengan 10 tolak dengan 4. Okay, 3M sama dengan 6. So, M sama dengan 6 per 3. Maka M sama dengan 2. Okay, jadi maka M sama dengan 2. Okay, dan N sama dengan negatif 1. Okay, selesai. Okay, kalau kaedah dekat sini, ini kita sudah biasa guna. Okay, maksudnya kita pernah guna waktu mencari nilai satu pemboleh ubah apabila diberi nilai pemboleh ubah yang lain. Okay, cuma kaedah penghapusan ni di sini kuncinya. Okay, bentuk lazim ni. Dan kamu kena ingat konsep po-nepo ini. Dia mesti positif, negatif, positif. Ya, mesti kamu tanya, macam mana kalau nilai 3M tu salah satunya tu ada yang negatif? Itu nanti cikgu akan tunjuk macam mana ya. Sebab kamu kena tukar dia jadi positif. Okay. Okay, so soalan seterusnya. Okay, soalan seterusnya dalam bentuk. Okay, soalan seterusnya. So, video ni dia akan panjang sikit lah. So, cikgu akan bagi beberapa contoh untuk menyelesaikan persamaan linear guna kaedah penghapusan. Okay, so kamu mesti tetap juga kena ingat kata kunci ini. Pilih satu, hapus satu dan cari satu. Hapus satu dan cari satu. Okay, jadi sekarang kamu kena pilih satu. Pilih satu apa? Kamu kena pilih pemboleh ubah yang kamu mau hapuskan. Okay, antara X dengan Y, siapa yang kamu mau hapuskan? Okay, kalau macam begini, kamu tak nampak susunannya. Sebab apa? Persamaan pertama itu bukan dalam bentuk AM. Okay, AX tambah BY sama dengan C. Apa kamu kena buat? Okay, kamu kena susun dia dalam bentuk AM. Jadi, bila kamu susun, dia akan jadi pindah 3X ke sebelah kiri ya. Okay, dia akan jadi Y tolak 3X sama dengan 1. Okay, kemudian di bawah pula tu 2X tambah Y sama dengan 16. Okay, mungkin ada antara kamu yang akan susun persamaan pertama tu jadi begini kan. Tetapi, apa yang cikgu mau highlight dekat sini, okay, cikgu tidak mahu kamu susun dalam keadaan macam ni, Y belah sini, Y belah sini. Susun cantik-cantik. Bila di sebelah sini X, okay, di atas tu pun X. Okay, ataupun kalau di atas sini Y, di bawah ni kena Y. Okay, susun cantik-cantik. Sebab nanti kalau kamu salah susun, kamu punya jawapan pun akan salah juga. Jadi cikgu akan padam ya.
Okey. So, susunlah dia jadi 3. Negatif. Negatif 3x tambah y. Okey, sama dengan 1. So, bila sudah kamu susun macam ni, okey, barulah kamu tentukan. Nampak sudah kan? Siapa yang kamu mau hapuskan? Sebab bila kamu mau hapuskan, kamu kena pastikan dia punya nilai itu sama. Okey. Jadi di sini kamu nampak yang ini ialah positif y, di sini ialah positif y. Maksudnya di sini 1, di sini pun ada 1. Jadi kamu pilihlah okey yang y ini untuk kamu hapuskan. Kalau ada yang bertanya, bolehkah yang x ni kita hapuskan? Boleh. Okey, ada juga cara dia macam mana kita mau hapuskan kalau dia punya nombor tidak sama. Okey, sekarang kalau dia ada yang sama macam begini, kamu fokuslah untuk hapuskan yang y ini. So, kita sudah pilih satu pemboleh ubah, kemudian kita masuk step untuk menghapuskan pemboleh ubah tersebut. Okey, dan kamu kena ingat, dia mesti guna konsep PO. Positif, negatif, positif. Okey, jadi ini positif, tidak ada masalah. So, kita boleh terus guna tolak, negatif 3x. Okey, di bawah 2x. Tambah y, okey, sama dengan 1, sama dengan 16. Okey, kemudian kita akan buat bentuk lazim itulah. Okey, so negatif 3, negatif 2, kamu akan dapat negatif 5x. So, y tolak y dapat kosong, 1 tolak dengan 16, kita akan dapat negatif 15. Kita keluarkan sebutan yang tinggal. So, negatif 5x sama dengan negatif 15. Okay, jadi x ini, okay, kamu akan dapat 3. Okay, so negatif 5 pindah sebelah jadi bahagi. Jadi negatif 15 bahagi dengan 5, negatif 5 dapatlah kamu nilai x sama dengan 3. Okay, so kita sudah pilih 1, hapus 1 dan sekarang tugas kita ialah kena cari 1. Cari apa? Kita kena cari nilai y itu sama dengan berapa. Jadi, okay, kita sudah ada nilai x sama dengan 3. Kamu kena pilih antara 1 dengan 2. Okay? Mau pilih 1 boleh, tidak ada masalah. Mau pilih 2 pun tidak ada masalah juga. Tetapi, kenalah pilih soalan persamaan yang ringkas. Kalau kamu mau selesaikan soalan kalau mau cari nilai y itu dengan mudah. Okay, jadi ambillah persamaan yang pertama. Y sama dengan 3x tambah 1. Okay, kemudian kamu ganti nilai x sama dengan 3. So, di sini tu kamu kena ganti dengan 3. So, y sama dengan 3 darab 3 tambah 1. Jadi, y sama dengan 9 tambah 1. Y sama dengan 10. Okay, selesai. Okay, kalau kamu mau masuk dalam persamaan kedua pun boleh. Okay, cikgu tunjuk ya. Kamu tetap akan dapat jawapan yang sama. 2x tambah y sama dengan 16. 16. Okay, so 2 darab dengan 3 tambah dengan y sama dengan 16. Okay, so 6 tambah y sama dengan 16. Okay, y sama dengan 10. Sebab 16 tolak dengan 6 dapat 10. Okay, so nampak jawapan? Tetap sama. Tidak ada masalah untuk pilih persamaan pertama atau kedua. Cuma dari kamu untuk pilih dia mana yang kamu mau. Mau mudah kah ataupun mau yang susah sikit. Okay, so jawapan adalah maka x sama dengan 3 dan y sama dengan 10. Selesai. Okay. So, itu adalah contoh-contoh apabila nilai pemboleh ubah yang kita pilih itu dia positif. Kalau dia punya nilai pemboleh ubah itu ialah negatif, okay, macam mana kita mau selesaikan? Maksud cikgu, kan bila kita pilih satu, selepas kita pilih satu, kita kena hapus satu. Okay. Kalau kita hapus satu, dia mesti guna kaedah Ponepo. Macam mana pula kalau soalan tu satu tu negatif? Dia bukan positif. Sepatutnya positif kan sebelum ini cikgu tunjuk dengan kamu. Okay, tapi kalau dia negatif macam ni, kita boleh tukar. Kita boleh tukar negatif ni jadi positif. Okay, cikgu bagi tunjuk dengan kamu caranya ya. Okay, so kata kunci pertama kamu kena pilih satu. Okay, so antara
X dengan Y. Okay, kita pilih Y lah sebab nilai Y di atas dengan nilai Y di bawah. Okay, nilai dia sama. Sebutan dia sama. Jadi, kita pilih Y lah. Okay, kemudian kita kena hapus 1. Okay, hapus 1. Persamaan tadi ialah X tambah Y sama dengan 5. Okey, kemudian 2X tolak Y sama dengan 22. Ingat di sini dia wajib negatif sebab konsep ponepo ini. Okey, positif. Okey, konsep ponepo. Tapi di sini, okey, positif, negatif, negatif. Bukankah sepatutnya di sini positif? Okey, so maksudnya kita kena tukarlah ini ni, kita tukar menjadi positif. Okey, mesti ada tanya, bolehkah cikgu? Boleh, tidak ada masalah. Dengan syarat, okey, dengan syarat yang lain pun kamu kena tukar juga. Contoh yang ini positif, kamu kena tukar dia jadi negatif. Yang ini pun kamu kena tukar dia jadi negatif. Okay, sebab dia positif, kamu tukar kepada negatif lah. Kalau dia negatif, kamu tukar kepada positif. Okay? Jadi, bila tukar satu, semua ni, persamaan kedua ni, mesti kamu tukar juga nilainya. So, dia akan jadilah po. So, bila jadi ponepo, kamu pun selesaikanlah macam konsep sebelum ini. Okay? So, kita guna kaedah bentuk lazim. Okay. So, selesaikan. Okay, negatif X, negatif 2X, negatif 3X. Okay, Y, tolak Y, dapat kosong. 5 tolak dengan negatif 22, kita akan dapat 27. So, negatif 3X sama dengan 27. X sama dengan negatif 9. Okay. Okay, lepas tu baru kita cari 1. Cari 1 apa? Kita kena cari nilai Y itu berapa. Okay, kita ganti masuk nilai X ini ke dalam persamaan 1 atau 2. Okay. Ini 2 ya. Okay, so kita pilih persamaan 1 ya, sebab persamaan 1 paling ringkas. Okay, persamaan 1 ialah X tambah Y sama dengan 5. Jadi, nilai X tu kita ganti dengan negatif 9. Okay. So, negatif 9 tambah Y sama dengan 5. Okay. Dekat kurungan tu kita kena letak negatif 9. Okey, so sekarang kita boleh buka kurungan, maka Y sama dengan 5 tambah 9, Y sama dengan 14. Okey, selesai. X sama dengan negatif 9, Y sama dengan 14. Okay, so itu kalau dia punya operasi salah satunya negatif. Jadi kita kena samakan dia ya, positif. Dia mesti ponepo. Okay, jadi bila kita tukar dia jadi positif, okay, persamaan yang sama pun, okay, sebutan yang lain dalam persamaan yang sama, kamu kena tukar juga operasinya. Okey, so kita gerak ke soalan terakhir. Okey, kalau kita tengok soalan terakhir ini, okey, masih ingat pilih satu, hapus satu, cari satu. Okey, pilih satu, kamu kena cari persamaan yang sama, sebutan yang sama ya, bukan persamaan, sebutan yang sama. Okey, antara ya. Okey, antara X dengan Y, okey, tengok atas dengan bawah. Okey, samakah? Okey, kalau kita tengok dekat sini, ini tidak sama. Okey, ini pun tidak sama. Jadi sekarang ni, macam mana kamu mau kasih sama? Okey, maksudnya kamu kena darab. Okey, pilih dulu pemboleh ubah mana yang kamu mau hapuskan. X ke ataupun Y. Okey, jadi kalau kamu pilih X, okey, maksudnya kamu kena samakan nilai 5 dengan 2, negatif 2 di bawah ni. Macam mana kamu mau samakan? Kamu kena guna kaedah darab lah. Okay, macam biasa kita guna kaedah darab. So, di atas tu kita darab dengan 2. So, 2 darab dengan 5X. Okay, tolak 2Y sama dengan 14. So, macam tadi bila kamu tukar operasi satu sebutan, yang lain kamu kena tukar juga kan? Sama je dengan ini. Bila kamu darab 5X tu dengan 2, yang lain pun kamu kena darab juga dengan 2. Okay, so bawah pula tu kita darab dengan 5. Negatif 2X
tambah 4Y sama dengan negatif 8. Okey, jadi kita darab masuklah ini ya. So, kita akan dapat dekat atas tu 10X tolak 4Y sama dengan 28. Okey, yang ini pula negatif 10X, okey, tambah 20Y sama dengan negatif 40. Okey, so ini persamaan satu kan tadi. Ini persamaan kedua. Okey, so bila kita sudah pilih persamaan sebutan yang kita mau hapuskan, iaitu nilai X ini, jadi kita kena hapus satu. Masuk step kedua, kita guna kaedah Ponepo. Okey, jadi macam yang tadi, kalau dia punya nilai ada salah satu negatif, kita kena tukar dia jadi positif. So, bila kita tukar ini jadi positif, nilai ini kita kena tukar jadi negatif lah. Okay. Ini pula kita kena tukar jadi positif. Mesti tukar semua. Kalau dia negatif, kita tukar kepada positif. Kalau positif, kita tukar kepada negatif. Okay, begitu saja. Okay, kemudian barulah kita guna kaedah bentuk lazim. Okay, 10X. Okay, bawah pun 10X. Okay, negatif 4Y. Negatif 20Y. Sama dengan 28. Sama dengan 40. Okay. Okay, ingat di sini mesti negatif. Ponepo. Okay. Kemudian kita selesaikan 10X tolak 10X dapat kosong. Negatif 4Y tolak dengan negatif 20Y, kita akan dapat 16Y. 16Y. Okay. Kemudian sama dengan 28 tolak dengan 40, kita akan dapat negatif 12. Okay, jadi kita keluarkan nilai ini. 16Y sama dengan negatif 12. Y sama dengan negatif 12 bahagi dengan 16. Maka Y kita akan dapat negatif 3/4. Okay, so sudah selesai, baru kita cari satu. Cari satu apa? Kita kena cari nilai X itu berapa. Okay, kita guna nilai ini, ganti masuk dalam persamaan 1 ataupun persamaan 2. Kalau ada tanya, bolehkah masuk dalam sini pun boleh, tidak ada masalah. Okay, kita guna persamaan pertama ni lah ya. Okay, so kita ganti masuk. 5, okay, persamaan asal ialah 5X tolak 2Y sama dengan 14. Okay, jadi kita kena ganti nilai di sini. Oh, sorry, salah. Sini. Nilai sini, Y. Okay, sebab yang kita dapat tadi ialah Y. Jadi 5X tolak 2 negatif 3/4. Okay, sama dengan 14. Okay, kemudian 5X kita akan dapat negatif positif 6/4, maksudnya positif 3/2 lah, sama dengan 14. Okay, kemudian kita pindahkan 3/2. So 5X sama dengan 14 tolak 3/2. Okay, so 5X sama dengan kita akan dapat 25/2 ya. 25/2. Jadi X. Okay, nanti dia akan bahagi dengan 5 kan? Okay, so X sama dengan bahagi dengan 5/5. Okay, ataupun dia akan darab 1/5 lah. 1/5. So, 1 ini kita akan dapat 5. So, jawapan dia ialah 5/2. Okay, maka nilai Y ialah negatif 3/4 dan nilai X sama dengan 5/2. Okay, so kesimpulannya, guna kaedah penghapusan ini. Okay, kamu kena ingat kata kunci dia lah, pilih satu, hapus satu, cari satu. Pilih satu ni maksudnya kamu kena cari persamaan yang sama ataupun sebutan yang sama. Okay, kamu kena pilih pemboleh ubah yang mana sebutannya sama. Okay, lepas tu kalau tidak sama, kamu samakan. Kemudian kamu kena hapuskan satu. Hapuskan satu guna kaedah Ponepo ni. Kalau positif,
Okey, kalau dia salah satu nilai itu negatif, kamu tukar kepada positif. Kalau dua-dua negatif pun maksudnya kamu kena tukarlah dua-dua tu jadi positif. Dan keseluruhan tu mesti akan terkesan juga, mesti akan tukar juga. Kemudian baru kamu cari nilai, satu lagi pun boleh ubah. Okey, selesai.